Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk kita sama-sama dalam seminar antarabangsa Islam di alam Melayu kali kelima, ikon IMAD kelima, anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, dan juga pihak penganjur yang lain. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana diberi peluang untuk membentang di dalam seminar ini. Untuk permulaannya, saya adalah Muhammad Faizul Amri Muhammad Saad beserta Dr. Sabri Muhammad. Kami daripada Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Baik, tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah faktor penolakan qiraat mutawatirah dalam perbahasan qiraat muskilah. Sebagai pengenalannya, qiraat adalah ilmu untuk mengetahui tata cara menyebut kalimah-kalimah Quran, cara melaksanakannya sama ada secara ittifaq ataupun khilaf, beserta menyandarkan setiap wajah kepada penukilnya ataupun penakalnya. Jadi riwayat qiraat yang ada ni sekiranya dia memenuhi 3 rukun yang disepakati oleh para ulama Islam, maka dia diiktiraf sebagai Al-Quran. Maknanya yang kita nak bahaskan pada hari ini qiraat mutawatirah, yang mana dia adalah Quran itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan muskilah ataupun muskil, yang qiraat mutawatirah ditolak disebabkan dia termasuk dalam kategori muskil. Jadi kita jelaskan maksud muskil. Muskil ni bermaksud sesuatu yang tidak dicapai, yang tidak dapat dicapai maksudnya kecuali dengan penelitian yang mendalam setelah terdapatnya keperluan, ataupun lafaz yang ada tersebut sirahnya tidak dapat menjelaskan maksud lafaz itu, tetapi perlu kepada faktor luaran untuk menjelaskan maksudnya. Muskil juga dapat difahami sebagai satu lafaz yang mengandungi 2 makna atau lebih, ataupun ia berlaku akibat pertumbungan sebahagian nas dengan nas yang lain. Jadi dalam konteks perbahasan kita pada kali ini, muskil yang kita nak utarakan adalah muskil yang ditimbulkan oleh sarjana Islam ataupun oleh orientalis, iaitu kesamaran terhadap nas qiraat ataupun ikhtilaf qiraat. Jadi ada berbagai kritikan yang berlaku sehingga menimbulkan kekeliruan. Jadi kita akan tengok faktor-faktor tersebut. Baik, sebelum kita lebih lanjut kepada isu penolakan qiraat mutawatirah ni, kita lihat sedikit berkaitan dengan hukum pengingkaran qiraat mutawatirah. Jika ingkar qiraat mutawatirah, belum boleh menjadikan seorang itu kafir, melainkan berlaku pada perkara-perkara berikut. Yang pertama, apabila qiraat mutawatirah yang diingkari tersebut sudah diputuskan kesahihannya dan kemutawatirannya, dia dah memang confirm mutawatir dan dia berada pada tahap al-ma'lum minad din bid darurah. Jika diingkar juga, dia akan bawa hukum kafir. Yang kedua, keingkaran bukan disebabkan ada syubhah atau kesamaran atau ketidakjelasan maklumat. Yang ketiga, pengingkar yang ingkar dalam keadaan dia tahu kesabitan suatu qiraat tetapi dia berterusan dalam keingkaran tersebut. Ini akan menyebabkan seorang itu sekiranya diingkar telah jelas 3 perkara ini, maka dia akan jatuh hukum kafir. Baik, kita masuk dalam perbincangan faktor penolakan qiraat mutawatirah dalam qiraat muskilah. Faktor-faktor ini dia boleh berlaku dalam kalangan sarjana Islam sendiri, yang mana mereka ini mempertahankan kaedah-kaedah yang memang mereka guna pakai. Contohnya kaedah bahasa, nahwu dan sebagainya. Memang dalam amalan mereka tiba-tiba datang qiraat yang menyalahi kaedah tersebut, lalu mereka tentang dan tolak qiraat. Ada juga yang berlaku disebabkan resam, faktor dhab, dan juga ada berlaku hasil daripada
pengkritik yang memang tujuannya mencari kesalahan Al-Quran. Ini biasanya berlaku daripada orientalis. Dan faktor-faktor yang dapat kita kesan dapat saya senaraikan melalui contoh-contoh berikut. Yang pertama, menghukumkan qiraat mutawatirah sebagai dhaif dan menyalahi kaedah bahasa. Baik. Contoh yang saya nak bawa ni dalam surah An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kalimah wal arham di sini Imam Hamzah Al-Kufi dia membaca dengan arhami, dengan qafat, yakni dengan kasrah. Disanggah oleh sebahagian pengkritik bahawa bacaan ini adalah bacaan yang dhaif, yang lemah. Pandangan ini dipegang oleh sebahagian ulama aliran Basrah, Ibn Atiyah dan lain-lain, antaranya Zamakhsyari dan juga Az-Zajjaj. Bagi mereka tidak boleh berlakunya ataf dengan dhamir tersebut, bihi wal arhami, tak boleh. Jadi ini salah, bagi mereka tak betul. Antaranya Zamakhsyari kata ini adalah tidak betul. Zajjaj kata salah dalam bahasa Arab, tidak boleh dilakukan kecuali untuk keperluan syair. Baik. Realiti yang sebenarnya, setiap qiraat mutawatirah ni, pertamanya dia bukannya lemah, dia bukannya dhaif, dia sahih dan dia bertepatan dengan bahasa Arab di peringkat fasih ataupun sangat fasih. Ini adalah satu syarat untuk suatu qiraat itu diterima. Tambahan lagi di peringkat mutawatir. Dan perbezaan qiraat, sesuatu qiraat dengan satu wajah bahasa Arab tidak bermaksud dia bersalahan dengan kesemua wajah bahasa Arab. Maknanya bahasa Arab ada banyak wajah. Bahasa ni luas. Dia ada masyhur, dhaif, nadir dan gharib. Dan yang sepatutnya ulama-ulama yang mengkritik qiraat Hamzah ni menilai semula sikap mereka dan menjadikan qiraat mutawatirah sebagai asas kaedah nahwu. Mereka ambil qiraat untuk buat kaedah, bukan dipergunakan kaedah yang mereka ada untuk menolak qiraat. Sepatutnya begitu. Dan ramai sarjana bahasa yang terkenal, dia menerima qiraat sebagai asas kaedah bahasa, kaedah nahwu. Contohnya seperti Ibn Malik, Abu Hayyan, Ibn Hisham dan yang lain-lain. Ibn Jinni dia menyatakan bahawa di sisi beliau bacaan dengan ataf dengan zahir ini tak salah. Cumanya bagi beliau di situ terdapat ba yang kedua, bihi wa bil arhami. Tetapi ba yang kedua tersebut dihazafkan sebutannya. Manakala pandangan Abu Hayyan Andalusi An-Nahwi, seorang pakar nahwu, dia berkata, dia mengkritik dengan keras orang yang menolak qiraah Imam Hamzah ini. Dia berkata pandangan mereka yang melarang ataf dengan dhamir majrur kecuali dengan pengulangan jar tersebut dan alasan asal yang mereka berikan adalah tak betul. Bagi beliau yang tepatnya adalah pandangan ulama Kufah yang membenarkan ataf dengan dhamir majrur. Sebab contoh yang banyak yang tempat lain, Abu Hayyan ada kemukakan 4 contoh lain dalam Quran yang menunjukkan ada berlaku ataf tetapi tidak dikritik oleh sarjana lain. Contohnya wa kufrum bihi wal masjidil haram, bihi wal masjidi. Jadi situ ada ataf tetapi tidak dikritik. Jadi bagi beliau, sesiapa yang mendakwa terdapat kesalahan dalam qiraat ini atau pada Imam Hamzah, sungguhnya orang itu berdusta. Baik, ini yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor resam Al-Quran. Dan masih lagi isu yang sama, dinyatakan bahawa qiraah tersebut lemah dalam bahasa Arab. Baik, faktor resam ni kita boleh lihat pada qiraah Imam Ibn Amir Asy-Syami dalam ayat 137 surah Al-An'am. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Ini bacaan kita. Bacaan Ibnu Amir, wa kadzalika zujina. Berbeza dengan kita baca zayyana, dia baca zujina. Zujina likatsirin minal musyrikin qatlu auladahum syuraka'ihim.
Jadi dia ada qatlu, itu naib fa'il kan, daripada zujina. Jadi qatlu syurakaihim, mudhafnya qatlu mudhaf, syurakaihim jadi mudhafu ilaih. Di tengah dia ada auladahum, maknanya di antara mudhaf dengan mudhafu ilaih dia ada pemisah dengan satu kalimah auladahum, yakni maf'ul. Yang dipertikaikan di sini adalah pada kalimah syurakaihim tersebut. Kata pihak yang mengkritik, mushaf yang ada pada Imam Ibn Amir tu ditulis dengan ya. Sebab itulah dia baca dengan majrur, baca syurakaihim jadi mudhaf. Berbeza dengan kita baca syurakauhum, itu jadi fa'il kan, yang membunuh anak-anak tersebut. Jadi katanya sebab ada kasrah itulah Ibn Amir membaca, mendorong beliau untuk baca dengan syurakaihim, ada bentuk ya tu. Dan disebut juga oleh sarjana lain, contohnya Ibn Atiyah, dia kata qiraat ini lemah dalam penggunaan bahasa Arab. Satu, dia pengaruh dengan resam, macam seolah-olah dia reka sendirilah, nampak resam baca macam tu, bukan ada riwayat. Kedua, lemah. Imam Tabari juga ada sebut, dia kata tidak boleh ada pemisah di antara mudhaf ilaih, tak boleh. Qatlu auladahum syurakaihim, tak boleh. Patutnya qatlu syurakaihim auladahum. Begitulah yang dimaksudkan, tak boleh ada pemisah di antara mudhaf ilaih. Begitu juga disebut oleh Zamakhsyari. Dia kata kalau boleh berlaku pun dalam syair. Imam Abu Hayyan Andalusi An-Nahwi, dia buat analisis. Dia kata bacaan Imam Ibn Amir ni adalah tepat, dan dia tolak pandangan Zamakhsyari, dan dia pertikaikan kredibiliti Imam Zamakhsyari ni dengan katanya Zamakhsyari seorang ajam, bukan orang Arab. Macam mana dia boleh menolak qiraah seorang Arab tulen? Imam Ibn Amir adalah Arab tulen, penutur jati bahasa Arab, dan ini merupakan qiraat mutawatirah. Dan dia juga timbulkan sikit isu lah, kata bagaimana seorang lelaki boleh buruk sangka terhadap qiraat sab'ah yang diperakui oleh seluruh ummah timur dan barat dalam nukilan Quran kan. Sebenarnya bagi Imam Abu Hayyan boleh berlaku pemisahan di antara mudhaf ilaih dengan satu jumlah pun boleh. Contohnya huwa ghulamun insya-Allah akhika. Insya-Allah maknanya pisah di antara mudhaf ilaih tu dipisah dengan jumlah. Jadi nak pisah dengan satu kalimah auladahum itu patutnya lebih mudah dan tidak timbul isu. Ini hujah daripada Imam Abu Hayyan. Imam Ibn Jazari turut mengulas perkara ni. Bagi beliau yang betul adalah bertentangan dengan pandangan Zamakhsyari tersebut. Jadi bagi beliau ditimbulkan persoalan, adakah boleh seorang Muslim hanya mendapatkan qiraah berpandukan tulisan, ikut resam je. Ibn Amir ikut resam je baca begitu. Tak sepatutnya, bukan macam tu, tanpa nukilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan begitu. Sebenarnya Ibn Amir ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh berlaku pemisahan di antara masdar dan fa'ilnya, mudhaf ilaih dengan mudhaf ilaih kan, mengikut berdasarkan bahasa yang fasih dan terpilih. Memadai sebagai bukti bagi beliau adalah qiraat tersebut adalah sahih, masyhur dan mencapai taraf mutawatir. Tambahan lagi, Ibnu Amir ini merupakan kibar tabi'in yang mengambil qiraat daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti daripada Uthman bin Affan, Abi Darda, dan juga beliau adalah seorang Arab yang tulen. Yang ketiga, faktor Al-Muhaimid turut simpulkan, ditimbulkan persoalan untuk pertahankan qiraat Ibn Amir tadi. Dia kata dengan timbulkan persoalan, pertama, nukilan qiraat ini jelas daripada Nabi SAW. Kenapa qiraah ini ditolak? Itu soalan. Kenapa tolak? Ini daripada Nabi dan dia mutawatir. Yang kedua, adakah qudusiyah tu terletak pada qiraah mutawatirah ataupun pada kaedah nahwu? Tentulah terletak pada qiraat mutawatirah. Yang ketiga, faktor dhabtul Quran, yakni titik dan baris Quran, nuqtul i'rab dan nuqtul i'jam.
Baik, yang timbul isu di sini adalah berdasarkan Mushaf Uthmani zaman awal tidak ada titik dan tidak ada baris. Jadi bagi golongan yang mengkritik, akibat tidak ada baris ni menyumbang kepada timbulnya ikhtilaf qiraat. Qiraat timbul ni sebab tak ada titik, tak ada baris, boleh baca ikut suka je. Jadi contoh yang ditunjukkan antaranya adalah saurikum daral fasiqin. Saurikum daral fasiqin. Kita sebab saurikum dulu tak ada titik, ada yang baca dengan saurisukum. Saurisukum. Jadi tak ada titik tu, huruf ya tu boleh dibaca dengan sa sebab tak ada titik kan. Maka timbul qiraat yang satu lagi. Dr. Sya'ban Muhammad Ismail, dia ada buat kajian, dia kata Golziher turut mendakwa bahawa akibat daripada tabiat qad Arab sendiri yang ditulis yang ada pada Mushaf Uthmaniyah tu, tulis dengan tidak ada titik dan baris, menyebabkan timbulnya qiraat. Ini orientalis turut masuk campur lah. Sebenarnya bacaan saurisukum itu dia bukanlah mutawatirah, dia merupakan qiraat syadzah, merupakan qiraah Ibn Abbas dan juga Qasamah kan. Kalau nak bandingkan dua tu tak boleh banding juga. Di antara mutawatirah dengan syadzah, tentulah mutawatirah akan didahulukan. Baik, sebenarnya ikhtilaf qiraat dia bukanlah timbul hasil daripada mushaf yang tidak ada titik dan baris. Sumbernya adalah daripada talaqi daripada Rasulullah SAW, bukannya daripada resam ataupun dhabtul Quran kan. Sayyidina Uthman apabila siap menyalin Quran tu, 5 mushaf dihantar ke Amsar Islam bersama seorang qari. Sekiranya boleh baca ikut suka, tak perlu penghantaran qari tersebut. Dan kita boleh tengok Abu Hayyan dia ada bawakan contoh kalimah Malik. Kalimah Malik ni bagi beliau boleh baca dengan 8 wajah. Bila kita ubah-ubah baris itu boleh baca. Tetapi dalam riwayat qiraat hanya 2 wajah saja. Baca dengan isbat dan hazaf. Setengah tempat tu satu wajah saja. Kalau boleh dibenarkan untuk baca sesuka ikut orang yang nak baca, tentulah boleh baca semua wajah tersebut. Tetapi qiraat ini adalah daripada riwayat. Baik. Faktor yang keempat, pemalsuan riwayat. Kan? Pemalsuan riwayat. Disebutkan bahawa orang yang mengkritik ni disebut bahawa qiraat tercetus hasil daripada pemikiran dan pemilihan manusia, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya melalui riwayat daripada Qatadah kan. Qatadah. Jadi dalam ayat ini faqtulu anfusakum, kita boleh tengok dalam surah Baqarah ayat 54, faqtulu anfusakum. Jadi apabila melihat ayat tersebut, arahan membunuh dalam ayat tersebut terlalu keras dan tidak setara dengan kesalahan yang dilakukan, jadi diubah ayat huruf tersebut. Faqtulu jadi faaqilu anfusakum. Faaqilu ni maksud dia ab'adu anfusakum anil ma'asi. Kamu jauhi daripada melakukan maksiat. Kan? Faaqilu maksud jauhkan daripada maksiat. Jadi lebih ringanlah daripada makna faqtulu tu. Jadi digantikan huruf ta, faqtulu jadi faaqilu. Menjadi kepada ya. Maksudnya jangan melakukan maksiat. Jauhi diri kamu daripada melakukan maksiat. Jadi perubahan huruf tersebut menurut Golziher menunjukkan bahawa isi kandungan atau maksud ayat juga diberi perhatian dalam kepelbagian qiraat. Maknanya tengok maksud tak sesuai, kita ubah bagi jadi sesuai. Itulah timbul qiraat. Jadi dakwaan ini keterlaluan dan menyalahi hakikat yang sebenar. Sebenarnya untuk qiraat Quraniyah ni tidak ada ruang langsung untuk pemikiran atau pemilihan manusia. Semuanya berdasarkan riwayat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Qatadah,
faaqilu anfusakum sebenarnya tidak pernah dinukilkan oleh qurra yang diperakui. Qiraah ini tidak mempunyai sanad dan asal. Dan dinukilkan daripada Qatadah sendiri bahawa beliau menafsirkan ayat ini berbeza dengan qiraat yang dikatakan disandarkan kepada beliau tersebut. Kita boleh tengok dalam At-Tabari, dia sebut bahawa Qatadah menyatakan faqtulu anfusakum, mereka berdiri di dalam barisan dan saling berbunuhan antara satu sama lain sehingga dikatakan kepada mereka cukuplah. Dan dalam Ibn Katsir pun turut menyebutkan benda yang sama, bahawa Qatadah mentafsirkan ayat ini menyebutkan maknanya pembunuhan yang sebenar, bukan maksud jauhi daripada maksiat. Jadi berdasarkan bukti-bukti ini boleh dipastikan bahawa qiraah tersebut merupakan penipuan yang dinisbahkan kepada Qatadah. Sekiranya qiraah itu sahih daripada beliau, tentulah pentafsiran yang dibuat oleh beliau akan menyamai dengan tafsirannya. Maknanya mestilah selari. Jadi ia berbeza. Jadi dapat kita buktikan di sini bahawa nisbah di situ adalah tidak benar dan palsu. Ini merupakan faktor yang terakhir dalam bincangan kita pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kita perlu mempertahankan qiraat mutawatirah setelah kita pastikan ia berada di tahap mutawatir dan daripada sampai kepada Rasulullah SAW. Kemusykilan yang timbulkan adalah akibat syubhat-syubhat daripada sarjana Islam sendiri dan juga orientalis. Jadi dakwah-dakwah katakan qiraatul lemah, ada pengaruh resam, ada pengaruh dhab, dan buat lagi riwayat palsu ni, perlulah kita fahami dan kita dapat menjawab segala tomahan yang dilontarkan kepada qiraat mutawatirah. Dan kita dianjurkan supaya lebih mendalami terutamanya ilmu qiraat, supaya kita dapat mengetahui muskilan yang berlaku dan boleh menyampaikan kepada orang lain. Saya rasa setakat dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat dalam seminar pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.